Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustazah semua? Ustazah harap antum berada dalam keadaan yang sihat, jasmani, rohani dan juga iman kita. Okay. Walaupun sekarang ni kita berada dalam fasa PKP dan kita dah cuti lama kan, dekat 3 bulan, tapi Ustazah harap antum semua masih lagi bersemangat untuk belajar. Okay. Ustazah perkenalkan diri Ustazah Syuhada, Ustazah Nurul Syuhada, yang akan mengajar antum akhlak. Ustazah rasa belum terlambat untuk Ustazah ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Semoga amalan kita pada Aidilfitri dan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak antum pandang kiri, pandang kanan, ada sampah tak dekat sekeliling antum? Kalau ada sampah tolong kutip. Sebab apa? Sebab kita nak belajar dalam keadaan yang selesa walaupun kita berada di rumah. Okey, jadi hari ni kita akan belajar pelajaran akhlak, iaitu pelajaran 3, kesihatan, kebersihan dan keselamatan. Unit 1, penjagaan gigi. Okey, kita teruskan pada hasil pembelajaran. Okey. Hasil pembelajaran ataupun objektif Ustazah harap di akhir pembelajaran ni anak-anak murid Ustazah dapat menyebut dan menerangkan cara-cara menjaga gigi. Itu yang pertama. Yang kedua, antum dapat menyatakan kesan jika mengabaikan kebersihan gigi. Okey, kita akan go through satu persatu pembelajaran kita pada hari ini, iaitu penjagaan gigi. Okey. Siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 21 dan 22. Kita akan baca pada muka surat 21. Seorang Islam mempunyai cara dan gaya hidup yang istimewa dan tersendiri. Orang Islam menjadi contoh dalam menjaga kebersihan. Okey, nampak tak? Gigi ni sekecil-kecil perkara Allah dah letakkan garis panduan untuk kita jaga. Itulah Islam, daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Okey. Dalil sabda Nabi yang bermaksud agama itu didirikan atas kebersihan ataupun an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi bila kita jaga kebersihan bermakna kita jaga agama kita. Kalau kita tak jaga kebersihan, macam mana? Kita kena jaga kebersihan. Okey, jadi bila kita jaga kebersihan, Allah sayang kita sebab kita orang yang beriman. Orang yang beriman tu jaga kebersihan. Allah sukakan kebersihan dan kecantikan. Okey. Okey, so kita dah tahu Allah sukakan kecantikan, Allah sukakan orang yang sihat, Muslim yang sihat. Jadi bila kita dah tahu Allah suka, kita kena tahu macam mana cara-cara untuk menjaga anggota badan kita. So sekarang ni kita nak tahu macam mana cara-cara untuk menjaga gigi kita, kan? Okey, sebenarnya kita ni kena al-wiqayah khairun minal ilaaj, iaitu mencegah lebih baik daripada merawat. So kita kena cegahlah dulu daripada penyakit-penyakit yang datang ni, kan. Okey, so sebenarnya kita tahu cara-cara menjaga gigi pula, kita kena tahu kenapa pula kita kena menjaga gigi ni. Sebenarnya banyak sebab-sebab yang kita perlu untuk menjaga gigi. Tapi sebab yang paling utama adalah amanah daripada Allah. Gigi ni adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bila Allah bangkitkan kita pada padang mahsyar nanti, Allah akan tanya gigi kita ni kita guna buat apa, macam mana kita jaga gigi kita. Allah akan tanya segala tubuh badan kita ni, apa yang kita buat dekat dunia, macam mana kita jaga dia. Jadi kita kenalah buktikan pada Allah yang kita jaga amanah Allah ni dengan baik. Okey, Ustazah nak bagi antum contoh ataupun analogi. Okey, antum nak balik kampung. Lepas tu antum minta tolong kawan antum jagakan kucing antum yang comel, gebu tu. Okey, boleh tak hantar jagakan kucing Anas sebab Anas nak balik kampung. Okey, kawan antum cakap okey, boleh, tak ada masalah. Okey, Anas antum pun baliklah kampung. Seminggu lepas tu antum balik semula daripada kampung, balik ke rumah antum nak cari kucing antum. So mintalah dengan kawan antum ni, kan. Okey, mana kucing Ana? Lepas tu kawan antum cakap, minta maaf, kucing anta dah mati. Apa perasaan antum? Agak-agak kawan kita jaga tak dengan baik. Macam tu jugalah kita nak pulangkan amanah Allah dekat kita ni. Allah dah bagi kita gigi yang cantik, gigi yang baik. Macam mana kita nak pulangkan dekat Allah nanti
padang mahsyar di akhirat sana. Okey, jadi itu adalah antara sebab yang pertama. So, yang kedua, kita untuk menjaga kesihatan diri. Okey, jadi cara-cara menjaga gigi yang pertama adalah menjaga mulut daripada perkataan yang tidak baik. Anda boleh tengok muka surat 21. Okey, Muslim yang baik sentiasa menjaga mulutnya daripada perkataan-perkataan yang tidak baik dan daripada bau-bauan yang tidak menyenangkan. Okey, perkataan-perkataan yang tidak baik ni kan, macam contoh kita mengumpat kawan ataupun mengeji kawan kan, bergaduh dengan kawan tu. Kalau boleh kita bukan kalau boleh, memang kita kena elakkan daripada berkata yang tidak baik, dan juga kita kena mengelakkan daripada bau-bauan yang tidak menyenangkan. Contoh, kita makan petai. Okey, petai ni kalau kita makan, bau dia tu semerbak harum kan. Okey. Jadi bila kita lepas makan petai, kalau boleh kita gosok gigi, kita usaha supaya mulut kita tidak mengeluarkan bau-bau yang tidak enak lah. Untuk orang-orang sekeliling, barulah orang-orang sekeliling kita dapat duduk sebelah kita dengan tenang, happy, seronok kan. Okey, so semua faham poin yang pertama ni. Okey, jadi kita terus kepada poin yang kedua, iaitu memberus gigi. Okey, memberus gigi sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Kita digalakkan memberus gigi setiap kali lepas makan, sebelum solat, sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Kayu siwak juga boleh digunakan. Okey, kat sini dia kata kita kena memberus gigi sekurang-kurangnya 3 kali sehari, bukannya sekali sehari ataupun tak nak berus langsung. Itu sekurang-kurangnya. Kalau kita berus gigi sebelum solat tu lebih bagus, lebih baik kan. Sebelum solat kita berus gigi, so 5 kali kita solat, 5 kalilah kita berus gigi. Kan dia kata kat sini, memberus gigi setiap kali lepas makan, sebelum solat, sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Okey, kalau dekat Malaysia ni, kita biasanya gunakan berus gigi dan ubat gigi untuk memberus gigi ataupun membersihkan gigi kita. Tapi sebenarnya kita boleh gunakan juga kayu segar ataupun kayu siwak. Biasanya orang Arab lah yang pakai, tapi dekat Malaysia pun boleh dapat jugalah kalau kita cari dekat kedai-kedai ada je jual dan murah. Okey, kalau macam masyarakat Arab ni, diorang masukkan kayu sugih tu, letak dekat dalam poket. Letak kat dalam poket, senang nak pakai kan. Kalau macam nak berus gigi tu, nak gunakan kayu sugih tu, keluarkan je daripada poket tu and then berus. Okay, lepas tu bolehlah ambil uduk dan solat. Mudah. Okay, nampak tak? Sebenarnya memang mudah je kita nak jaga gigi ni. So, kita terus kepada poin yang ketiga, iaitu berjumpa doktor gigi. Okay, berjumpa doktor gigi sekurang-kurangnya 2 kali setahun, iaitu setiap 6 bulan sekali. Kita ni jumpa doktor gigi bukannya bila dah gigi kita dah berlubang ataupun dah nak tanggal tu baru kita jumpa. Walaupun gigi kita sihat, kita perlu jumpa doktor gigi sekurang-kurangnya 2 kali dalam masa setahun, iaitu 6 bulan sekali. So nanti bila kita jumpa doktor gigi tu, doktor gigi akan cucilah gigi kita, buang karat-karat yang ada dekat gigi tu. Jadi gigi kita akan sentiasa bersih. Senyum pun putih cantik je macam dalam iklan gigi tu kan. Takkan tak nak. Sebab itulah pentingnya kita jumpa doktor gigi setiap 2 kali setahun. Kalau macam kita ada sakit kan, kita boleh tahulah daripada situ. Okey, yang keempat, elakkan makan makanan yang merosakkan gigi. Okey, dia kata kat sini, elakkan makan makanan yang merosakkan gigi seperti gula-gula dan aiskrim. Sekiranya kita makan juga, kita hendaklah menggosok gigi selepas itu. Nampak gula-gula dan aiskrim ni sebenarnya dia banyak gula tau. Banyak gula, jadi bila melekat dekat gigi tu memang gigi kita jadi hitam. Bakteria pun suka duduk kan dekat gigi yang rapuh ni. Ni antara contoh-contoh makanan-makanan yang
kita perlu elakkan nampak air bikarbonat, aiskrim, gula-gula, lollipop, kek. Semua ni mengandungi gula yang tinggi. Okey, in case lah kalau katalah kita nak makan juga. Jadi lepas makan tu kita kena gosok gigi. Jangan pula lepas makan tu kita pergi tidur. Lagilah bakteria tu seronok je duduk dekat dalam gigi kita dan merosakkan gigi kita. Betul tak? Kalau boleh antum semua elakkanlah makan makanan yang merosakkan gigi ni, yang mengandungi gula yang banyak ni kan. Sebabnya banyak lagi makanan lain yang kita boleh makan. Contohnya ni lah. Nampak ni poin yang kelima ni. Macam mana kita nak menjaga gigi, kita perlu makan makanan yang menyihatkan gigi kan. Dikata kat sini seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu dan ikan. Antum tengok dekat dalam gambar tu. Ada gambar apa? Susu, gambar buah, betik, apa lagi tu, apple, pisang, carrot. Kalau boleh kita ambil lah makanan-makanan yang macam tu. Dia akan membekalkan nutrisi yang baik untuk gigi kita. Bukan gigi je, untuk badan sekali. Lagi-lagi antum ni sebenarnya tengah membesar kan. Jadi antum memang wajib lah makanan-makanan yang menyihatkan macam ni. Jangan ambil makanan-makanan yang tidak menyihatkan. Jadi inilah 5 poin ataupun 5 cara-cara untuk menjaga gigi. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil penjagaan gigi. Antum boleh tengok dalam muka surat 22. Apa dikata? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, Rasulullah tidak pernah tidur pada malam atau siang hari kecuali baginda bersugi dan menggosok gigi setelah bangun dari tidur sebelum baginda mengambil wuduk. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Sayyidatina Aisyah. Okey, tengok nampak tak? Rasulullah pun bersugi dan menggosok gigi sebelum tidur. Rasulullah tak pernah tidur tanpa menggosok gigi. Lepas bangun tidur pula, Rasulullah buat apa? Gosok gigi juga sebelum ambil wuduk. Jadi bila kita gosok gigi ni, sebenarnya secara tak langsung kita dah ikut sunnah Rasulullah. Maksudnya kita dapat pahala. Nampak senang je kan? Senang nak dapat pahala. Kita gosok gigi dapat pahala. Niat sebab nak ikut sunnah Rasulullah. Bukan saja dapat pahala, malah dapat menjaga kesihatan kan? Dapat menjaga kebersihan diri kita sendiri. Nampak tak? Banyak sangat manfaat bila kita jaga gigi. Kita jaga gigi pun kita dah dapat pahala sebab kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Ustazah rasa insya-Allah setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kalau antum tak faham ataupun kurang faham, Ustazah harap antum tanya pada guru subjek antum, guru subjek akhlak antum. Jangan senyap je. Nanti pun kita akan buat kelas online insya-Allah. Jadi dekat situ antum boleh tanya guru subjek antum dan jangan lupa siapkan latihan yang Ustazah beri kepada antum. Dan teruskan belajar dan mengulang kaji pelajaran walaupun antum berada di rumah. Jangan jadikan duduk rumah ni sebagai alasan untuk kita tak belajar, untuk kita tak menimba ilmu. InsyaAllah. Semoga antum berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa tolong ibu ayah dekat rumah. Okey, itu sahaja daripada Ustazah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.